Selamat sejahtera, saya Shoba Lechumanan, nombor matrik X61746, sarjana muda perikanan dengan kepujian. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang program citra yang telah saya ikuti. Keseluruhannya, terdapat 6 program yang telah saya sertai mengikut 3 elemen yang dipilih, iaitu elemen keusahawanan, komunikasi dan juga elemen seni dan budaya. First kali elemen keusahawanan. Di bawah elemen keusahawanan, saya telah menyertai 2 program, iaitu program Poster Gempak Produk Mudah Nampak dan juga program iGuru. First kali Canva, iaitu Poster Gempak Produk Mudah Nampak. Program ini dianjurkan oleh Kelab My Agrosis Universiti Malaysia Terengganu. Program ini diadakan pada 13 Jun 2022 pada 8.30 malam hingga 10.30 malam. Program ini diadakan di platform Webex. Bagi menganjurkan program ini, Kelab My Agrosis telah menjemput Cik Nazura binti Zainuddin, iaitu founder Brother Keropok, untuk menerangkan tentang cara mengedit poster di Canva. Terdapat beberapa objektif bagi menganjurkan program ini. Antaranya ialah program ini dapat mendidik pelajar membuat poster menggunakan website Canva. Selain itu, program ini juga membantu mahasiswa-mahasiswi mengaplikasikan teknik-teknik penggunaan Canva untuk mempromosikan produk yang dijual. Selain itu, program ini melahirkan usahawan yang kreatif. Hasil pembelajaran. Melalui program ini, saya dapat mengetahui cara menggunakan Canva dan mendesain poster yang menarik minat customer. Ini merupakan antara contoh-contoh slide yang telah digunakan oleh penceramah program Poster Gempak Produk Mudah Nampak. Program yang kedua, program iGuru, iaitu Teach Me How to Teach You. Program ini diadakan pada 22 Jun 2022 jam 8.30 malam hingga 11 malam di Cisco Webex. Program ini juga telah dianjurkan oleh Kelab My Agrosis dengan kerjasama Pusat Keusahawanan dan Kejaya CEC Universiti Malaysia Terengganu. Bagi menganjurkan program ini, Kelab My Agrosis telah menjemput Puan Ira Dawes, iaitu usahawan iStudy, untuk memberi ceramah mengenai aplikasi iStudy dan juga menerangkan kepada mahasiswa tentang perniagaan dalam bidang iStudy ini juga sebagai satu bidang keusahawanan seperti bidang tuition, bidang penjualan buku pendidikan dan sebagainya. Objektif utama program ini adalah memberi pendedahan kepada mahasiswa-mahasiswi mengenai peluang pekerjaan dalam bidang iGuru serta mengajar mahasiswa teknik memulakan perniagaan dalam bidang pendidikan. Hasil pembelajarannya adalah, melalui program ini, saya dapat mempelajari tentang pendidikan awal kanak-kanak dan cara mendaftar iStudy. Pada akhir program ini, kami telah mengadakan aktiviti soal selidik berkaitan dengan iStudy. Ini merupakan antara slide yang digunakan oleh penceramah program iStudy. Bergerak ke elemen kedua, iaitu elemen komunikasi. Di bawah elemen komunikasi juga, saya telah menyertai 2 program, iaitu program Polish Assignment Skill dan juga program Minggu Kokurikulum Berkredit. First kali, program Polish Assignment Skill. Objektif utama program ini adalah untuk membina pengetahuan tentang cara penulisan yang terbaik bagi tugasan kertas kerja dalam sesebuah subjek. Program ini diadakan pada 31 Disember 2021 jam 8.45 pagi hingga 11.45 pagi. Program ini diadakan di platform Cisco Webex. Hasil pembelajarannya adalah, melalui program ini, saya dapat mengetahui cara menulis kertas kerja yang efektif. Saya juga dapat memperolehi beberapa idea-idea yang menarik bagi menghasilkan penulisan assignment yang lengkap. Gambar yang dipaparkan ini menunjukkan bukti bahawa saya telah menyertai program Polish Assignment Skills.
Program yang kedua, iaitu program Minggu Kokurikulum Berkredit. Program ini diadakan pada 11 Jun 2022 jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Program ini diadakan di Cisco Webex. Program ini telah dianjurkan oleh Kelab Pelajar Kursus Perancangan dan Pengurusan Acara CCP 3013 dengan kerjasama Jabatan Kokurikulum Berkredit PAL. Terdapat beberapa objektif menganjurkan program ini. Antaranya adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai alam pekerjaan dan kebolehpasaran graduate UMT. Selain itu, program ini juga meningkatkan semangat moral dalam kalangan pelajar untuk menamakan pengajian dengan tepat dengan jayanya. Program ini juga mempertingkatkan keyakinan diri para pelajar mengenali potensi diri dan kemahuan dalam kejayaan yang diingini. Hasil pembelajaran. Dengan program ini, saya dapat mengetahui mengenai suasana kerja selepas graduate dan cara memilih sesuatu pekerjaan selepas graduate. Pada akhir program ini juga, kami telah mengadakan aktiviti soal jawab dengan penceramah. Last sekali, elemen seni dan budaya. Bagi elemen seni dan budaya, saya telah menyertai program Pudumugam Arimugam, Krota Nowata yang dianjurkan oleh Kelab Kebudayaan Baradam. Program ini diadakan selama 5 hari, iaitu pada 7, 8, 10, 12 dan 14 Januari 2022 di Webex. Program ini telah berlangsung mengikut waktu yang ditetapkan oleh Kelab Kebudayaan Baradam, iaitu pada 7 Januari 2022, program ini bermula jam 7 malam hingga 10 malam. Manakala pada 8 Januari, program ini berlangsung selama 2 kali, iaitu dari 2 hingga 5 petang dan juga 8 hingga 10 malam. Manakala bagi tarikh 10 Januari dan 12 Januari 2022, program ini telah berlangsung bermula jam 8 malam hingga 10 malam. Pada hari terakhir iaitu 14 Januari 2022, program ini bermula pada pukul 7 malam hingga 10 malam. Objektif program ini adalah bagi meningkatkan sifat kefahaman di antara pelajar senior dan juga pelajar baru sesi 2021 dan 2022 serta mengeratkan hubungan silaturahim antara setiap pelajar baru. Hasil pembelajaran. Melalui program ini, saya dapat berinteraksi dengan pelajar senior. Saya juga dapat mengetahui maklumat-maklumat mengenai UMT. Dalam program ini, terdapat beberapa aktiviti yang telah dianjurkannya, iaitu menghasilkan cheer song, sesi Kahoot, sesi interaksi 2, iaitu mengasihkan cerita, tayangan video UMT, alam maya dan sebagainya. Akhir sekali, program jemputan sembang ke laut asas pengurusan seni. Program ini diadakan pada 15 Jun 2022 iaitu pada hari Rabu, jam 2.15 petang hingga 4 petang. Program ini diadakan di platform Cisco Webex. Program ini telah dianjurkan oleh Jabatan Pembelajaran Sepanjang Hayat Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan Universiti Malaysia Terengganu. Objektif utama program ini adalah menerangkan kepada mahasiswa-mahasiswi mengenai asas pengurusan seni dan menjawab segala soalan yang terbentuk dalam diri pelajar berkaitan dengan pengurusan seni. Selain itu, program ini juga menerangkan asal-usul dan latar belakang bagaimana wujudnya pengurusan seni di Malaysia. Hasil pembelajaran. Melalui program ini, saya dapat mempelajari maksud pengurusan seni dengan lebih mendalam dan mengetahui jenis-jenis pengurusan seni yang terdapat di Malaysia. Secara keseluruhannya, program ini menjelaskan kepada saya mengenai asas pengurusan seni dan latar belakang bagaimana wujudnya pengurusan seni di Malaysia. Inilah antara program-program yang telah saya ikuti bagi elemen keusahawanan, komunikasi dan elemen seni dan budaya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.